Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi untuk kita sambung pengajian kita menggunakan kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Seperti mana yang kita semua maklum, kita masih lagi berada pada bab mandi, iaitu hadis yang ke-30. Ya, yang mana kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, dia mengatakan an Maimunah bintil Harith zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu' al-janabah فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه رواه البخاري ومسلم. Yang bermaksud daripada Maimunah bintil Harith, isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya beliau berkata, saya meletakkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekas air supaya Nabi boleh mandi janabah dengannya, boleh mandi junub dengannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ambil air itu dengan tangan kanannya, Nabi jeruskan ke tangan kirinya sebanyak 2 ataupun 3 kali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh kemaluannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk tangannya ke lantai ataupun ke dinding sebanyak 2 ataupun 3 kali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur dan Nabi memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Maimunah, membasuh mukanya. Kemudian membasuh kedua lengannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjeruskan air ke atas kepalanya. Kemudian barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi ataupun meratakan air ke seluruh jasadnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beredar daripada tempat mandinya sedikit, tepi sedikit, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua kakinya. Kata Maimunah, fa ataituhu bi khirqatin falam yuridha, maka aku membawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secebis kain, tetapi Nabi tidak mengambilnya. Nabi tak nak kain tu. Faja'ala yanfudul ma'a biyadaihi, kemudian Nabi SAW menggunakan tangannya itu untuk membuang air-air, ataupun kita kata yanfud ni macam kita ketepikan air yang ada di atas jasad tu dengan kedua tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So hadis ni riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya. Baik. Hadis pertama yang kita bincangkan pada minggu yang sebelum ini, ya, disebutkan basuh kedua tangan secara umum saja, iaitu secara mujmal. Dia tak bagi tahu berapa kali. Tetapi dalam hadis Maimunah ini didetailkan. Maimunah mendetailkan penceritaan ini. Dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dia mandi apa-apa,
Nabi akan basuh kedua tangannya itu sebanyak 2 kali ataupun 3 kali dan hukumnya adalah sunat. Hukumnya adalah sunat, kecuali kalau tangan itu ada najis. Kalau tangan tu ada najis, kena basuh betul-betul lah sebelum nak masukkan tangan tu di dalam bekas yang tak cukup 2 kolah air. Kalau tak, air itu menjadi mutanajis mengikut pendapat mazhab ulama ataupun kita kata mazhab Asy-Syafi'i, ya. Baik. Faedah yang kedua yang kita boleh ambil dalam hadis ni ialah, dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh kemaluannya sejurus selepas membasuh kedua tangan. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dah basuh tangan, Nabi basuh kemaluannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menepuk tangannya itu di tanah. Menepuk di tanah ataupun kita kata mengesat tangannya itu di tanah sebanyak 2 kali ataupun 3 kali. Ya. Yang mana dikatakan, ya, tanah itu dia kesat sifatnya, yang mana akan menghilangkan kotoran itu lebih orang kata apa, lebih berkesan. Setelah ditenyih-tenyih itu mungkin bau pun akan hilang. Baki-baki bau, air mani dan sebagainya itu akan hilang setelah dikesat pada tanah. Kalau tak ada tanah, sekarang ni kita punya bilik air kan simen, bilik air kita mungkin tile, jadi mungkin boleh guna yang lain lah, kerana maqasid dia ataupun kita kata objektif daripada mengesat tanah mengesat tangan ke tanah itu adalah untuk menghilangkan kotoran yang ada di tangan. Jadi kalau boleh menggunakan, contohnya kita nak gunakan sabun dan sebagainya pun boleh, kerana maksud itu terlaksana. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, disyaratkan untuk meniatkan ketika mana dia membasuh kemaluannya itu, dia bermula untuk mengangkat hadas. Masa dia basuh kemaluan tu dah boleh dah dia niat untuk mengangkat hadas besar dia, mengangkat junub dia, supaya dia tak perlu lagi lah untuk dia niat kali kedua. Sebab niat ni benda yang penting, ya. Nabi SAW pun sebut innamal a'malu binniyat. Perlu ada niat. Kalau dia ada niat mandi junub, beza dengan mandi biasa, kan? Bukan mandi safar. Baru-baru ni viral cerita mandi safar. Benda dah tak ada, benda dah mati dalam masyarakat, tiba-tiba cuba dimunculkan semula. Ini benda yang tak sepatutnya lah. Mandi junub tak apa. Bahkan mandi junub ni kalau nak salat jadi wajib lah. Kan, bila kita nak salat fardu jadi wajib mandi junub. Jadi mandi junub kita belajar. Mandi safar tak payahlah. Kerana dah lama dah masyarakat kita tinggalkan mandi safar ni, alhamdulillah tak ada bencana pun yang datang pada kita. Tak ada. Kalau ada pun musibah sikit-sikit lah. Bukan bala yang menjahanamkan negara kita, tak ada. So ini benda yang bagi saya khurafat yang telah pun ditinggalkan. Jadi jangan cuba untuk dibangkitkan semula. Ya? Baik. Yang keempat, di dalam hadis ini, dalam hadis yang sebelum ni kita baca, Nabi SAW berwuduk seperti mana wuduk untuk salat. Dalam hadis sebelum ni, bukan hadis yang kita baca sekarang ni. Dalam hadis sebelum ni, Nabi SAW berwuduk dengan wuduk untuk salat. Bila wuduk untuk salat, maksudnya Nabi akan wuduk dulu sebelum mandi dan Nabi akan basuh kaki dulu. Manakala dalam riwayat ni pula, ya, dalam riwayat ni pula dikatakan Nabi SAW tak basuh kaki, melainkan setelah tamat mandi junub tersebut. Setelah Nabi ke tepi sikit, barulah Nabi basuh kaki dia. Maksudnya kalau ikut riwayat Maimunah ni, Nabi melewatkan sedikit basuh kaki, tidak di awal-awal sewaktu ambil wuduk tu, tapi basuh kaki tu setelah selesai mandi. Ya. Baik. Bagaimana ulama menyelesaikan hadis ni? Ada yang kata ambil wuduk untuk macam mana nak ambil wuduk untuk salat, ada yang kata dilewatkan sedikit, ya. Baik. Ada juga yang kata Nabi SAW dalam hadis Maimunah ni berwuduk yang sempurna, tetapi Nabi membasuh kakinya kali kedua setelah berakhir, bukan untuk menyempurnakan wuduk, tetapi tempat Nabi mandi itu telah pun basah
dan tempat itu telah pun orang kata apa, tercemar lah, disebabkan oleh kerana lebihan air yang jatuh daripada tubuh Nabi tu mengena lantai ataupun mengena tanah yang Nabi sedang mandi tu. Maka Nabi basuh lagi sekali tu untuk membersihkan, bukan untuk menyempurnakan wuduk. Tapi saya tak nafikan, ada juga ulama yang mengatakan dua-dua boleh. Nak basuh kaki dulu pun boleh, nak basuh kaki kemudian pun boleh. Kerana kedua-duanya ada hadisnya, ada hadis yang menunjukkan demikian. Dalam hadis ni juga, Maimunah ni dia bawakan, isteri Nabi SAW ni dia bawakan satu cebisan kain lah. Dia bawa satu cebisan kain untuk Nabi SAW ni, orang kata apa, keringkan anggota badan Nabi ni, kan? Tapi Nabi SAW tak nak terima kain tu. Nabi cuma orang kata apa, mengesat air tu dengan dua tangan dia sahaja. Jadi di sini ulama berbeza pendapat sikitlah berkenaan dengan hukum mengelap air selepas daripada kita melakukan sesuatu basuhan ibadat. Sama ada basuhan ibadat tu berbentuk wudu ataupun basuhan ibadat itu berbentuk mandi junub. Sekarang ni perbuatan Nabi SAW ni clear. Perbuatan Nabi ni clear. Kenapa saya kata clear? Nabi SAW memang di dalam hadis ni tidak mahu menerima kain yang diserahkan oleh, yang cuba nak diserahkan oleh kita kata apa, Maimunah. Tetapi Maimunah bila dia bagi, Nabi tak nak terima. Apa maksudnya tu? Apa maksud Nabi tak nak terima tu? Kan bila Nabi tak nak terima ni, ulama ada beza pendapat sikitlah dalam menentukan hukum. Ya. Yang pertama sekali kita nak bagi tahu, nak tegaskan adalah hadis ni menunjukkan bahawasanya tidaklah digalakkan untuk mengeringkan anggota selepas mandi. Maksudnya tak digalakkanlah keringkan anggota tu. Tak digalakkan lap. Tapi apa hukum lap tu? Adakah maksudnya lap itu makruh ataupun tidak? Ulama berbeza pendapat di sini. Ya, sebahagian ulama Hambali kata, ya, dimakruhkanlah untuk menghilangkan air tu. Apa dalilnya? Mereka gunakan dalil ni sebab Nabi tak ambil. Dan di sana ada hadis yang lain daripada Nabi SAW, idza tawadda'tum fala tanfudu aydiyakum fa innaha marawihu asyaitan. Apabila kamu berwudu, maka kamu fala tanfudu aydiyakum, kamu jangan orang kata apa, keringkan tangan kamu ataupun jangan lap tangan kamu. Jangan, kerana itu adalah perbuatan syaitan, ya. Jadi riwayat ni Ma'mari meriwayatkan hadis ni dan selainnya daripada riwayat Bakhtari bin Ubaid, dan dia adalah perawi yang tidak sahih, perawi yang ditinggalkan riwayatnya. Manakala sebahagian ulama mazhab Syafi'i, mereka mengatakan dibenarkan untuk diharuskan untuk mengeringkan, sama ada dengan kain ataupun dengan tangan. Kita tolak air tu. Dia kata tak ada masalah. Sebab apa? Sebab di sana ada riwayat daripada Mahfuz bin Alqamah daripada Salman Al-Farisi, yang mana Salman kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil wudu, Nabi memakai pakaian yang diperbuat daripada bulu yang ada di atas badan Nabi SAW, dan Nabi menggunakan pakaian itu untuk lap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadis ini ulama beza pendapat sikitlah. Ada yang mengatakan hadis ini sahih, ada yang kata tak sahih. Syekh Albani, kalau tak silap saya, dia menghasankan hadis ni, tetapi Syekh Shu'aib Al-Arnaud tidak begitu firm dalam nak menilai hadis ni hasan, sebab dia kata apa? Hadisnya hasan kalau sanad dia bersambung, dia kata. Tapi kalau kita tengok Al-Imam Al-Busiri dalam kitab dia Misbahuz Zujajah, dia mengatakan hadza isnadun sahih, dia kata. Sanad ni sahih. Rijaluhu thiqat, dia kata. Perawinya pun thiqah, perawinya dipercayai. Wa fi sama'i Mahfuz an Salman nazar. Tapi dia kata ada sedikit perbincangan pada adakah Mahfuz ni mendengar daripada Salman.
Ya. Ada tak mahfuz ni dengar daripada Salman? Sebab apa? Sebab di antara syarat hadis nak bagi jadi sahih ni, syarat nak jadikan hadis ini sahih, dia mesti sanad bersambung. Ya. Baik. Sanad dia mesti bersambung. Jadi kalau sanad tak bersambung, menunjukkan kepada kita hadis itu dhaif lah. Hadis itu dhaif. Manakala sebahagian ulama mazhab Syafi'i, ya, ada sebahagian ulama mazhab Syafi'i kata, so riwayat ni saya kembali balik. Riwayat yang kata ataupun pandangan yang kata dibenarkan untuk lap ni menggunakan riwayat ni tak sahih. Bahkan kata Imam Tirmizi, sanad dia tidak sahih. Dan ada daripada Muaz bin Jabal pun ada riwayat yang menunjukkan Nabi lap katanya, tapi Imam Tirmizi kata dhaif, dan tidak ada yang sahih pun menunjukkan Nabi pernah lap lah dengan apa-apa kain. Sebagai ulama mazhab Syafi'i yang lain mengatakan dibenarkan untuk lap, orang kata apa, air yang ada di badan tu, tetapi seeloknya dibiarkan. Maksud seeloknya dibiarkan, tapi kalau nak lap pun tidaklah menjadi satu kesalahan, dia tak jadi makruh lah. Jadi saya ingat pendapat inilah yang tepat sekali lah. Habis itu kenapa Nabi SAW tak mau guna kain yang Maimunah bagi tu? Ulama kata berkemungkinan kain tu ada something ataupun kain tu telah digunakan. Tapi bila Nabi SAW orang kata apa, membuang air dengan tangan baginda sendiri, menunjukkan bolehlah untuk dijatuhkan air itu. Ya, baik. Kemudian tidak diwajibkan juga untuk menggosok keseluruhan anggota ketika mandi junub sama seperti dalam wudu. Tapi kalau gosok lagi baguslah. Tapi kalau tak gosok, just lalukan air saja sehingga air kena keseluruhan badan kita, sudah pun memadai. Ya, baik. Kemudian sesiapa yang telah mengambil, ini satu benda jugalah, siapa yang telah mengangkat hadasnya, hadas besarnya, maka hadas kecilnya pun terangkat sekali selagi mana dia tidak berhadas di waktu dia mandi. Kalau waktu dia mandi tu dia ada berhadas sekali lagi, maka telah dikira perlu ambil wuduk semulalah. Tapi mandi dia tu tetap sah. Mandi dia tu tak membatalkan, tidak terbatal dengan berhadas kecil ketika mana dia mengangkat hadas besar dia. Okey? Baik. Kemudian di antara faedah yang kita boleh ambil daripada riwayat ni juga ialah Nabi SAW dalam riwayat ni berkumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung. Apa hukumnya? Ulama bersepakat mengatakan ia adalah dituntut, tetapi di sana ada khilaf sikit di kalangan ulama. Tuntutan tu adakah berbentuk wajib ataupun berbentuk sunat? Di sana mazhab Hanafi mengatakan ia wajib. Hanafi kata wajib. Manakala mazhab Syafi'i dan juga Maliki mengatakan ia sunat, iaitu sunat berkumur dan sunat juga memasukkan air ke dalam hidung ketika mana kita mandi, mandi junub. Kerana apa? Kerana mereka menganggap ia bukanlah anggota yang berada di luar. Kalau Hanafi dia kata ia anggota juga, yang boleh masuk air kira kena masuk air juga. Tetapi pendapat yang tepat wallahu alam bagi saya adalah pendapat mazhab Syafi'i dan juga Maliki dalam isu wallahu alam. Kita buatlah, tapi bukanlah satu kewajipan. So kita tengok kepada hadis yang berikutnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ayarqudu ahaduna wa huwa junub? Qala na'am idza tawadda'a ahadukum falyarqud. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ni hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, dia kata ya Rasulullah ayarqudu ahaduna wa huwa junub? Dia tanya, Umar ni tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar kata, wahai Rasulullah, boleh tak salah seorang daripada kami tidur dalam keadaan dia berjunub? Boleh tak kalau dia berjunub tapi dia tak nak mandi lagi, dia tidur dulu, esok bila dia bangun baru dia nak mandi, boleh ke tak boleh?
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebut na'am. Nabi kata boleh. Iza tawadda'a ahadukum falyarqud. Nabi kata boleh. Tapi bila mana salah seorang daripada kamu berwuduk, maka boleh dia tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. So ini perbahasan yang berbezalah daripada perbahasan yang tadi. Kita dah selesai dah berbincang tentang kaedah ataupun tata cara yang merangkumi perkara yang wajib dan perkara yang sunat di dalam mandi wajib. Sekarang ni kita nak tengok pula ya faedah yang boleh kita ambil daripada hadis soalan Umar ni tadi. Soalan Umar simple aja, salah seorang daripada mereka yakni sahabat nak tidur sebelum mandi junub. Dia berjunub sebelum tidur, adakah wajib dia mandi terus ataupun tidak? Jawapannya adalah boleh. Boleh tidur tapi dengan syarat berwudu. Cuma timbul persoalan di kalangan ulama. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata boleh, tapi apabila salah seorang daripada kamu nak tidur ni berwuduk dululah. Hukum wuduk tu macam mana? Hukum wuduk tu macam mana? Maka ulama berbeza pendapat dalam masalah ini. Apa kata para ulama? Majoriti ulama berpandangan daripada mazhab Asy-Syafi'i, daripada mazhab Al-Hambali dan juga daripada mazhab Al-Hanafi, mereka mengatakan sunat untuk berwuduk bagi orang yang berjunub jika dia tak nak mandi pada sebelum dia tidur. Menunjukkan kepada kita mereka faham hadis ni, arahan Nabi ni bukan bermaksud arahan ni bukan bermaksud wajib, tetapi arahan ni adalah satu galakan yang bermakna sunat. Berbeza dengan pandangan ulama mazhab Zahiri dan juga sebahagian Maliki yang beranggapan bahawasanya mengambil wuduk sebelum tidur bagi orang yang berjunub adalah wajib, dia kata. Kenapa mereka kata wajib? Kerana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ni, idza tawadda'a ahadukum falyarqud. Apabila salah seorang daripada kamu tidur, apabila salah seorang daripada kamu telah berwuduk, maka tidurlah. Jadi syarat nak tidur tu kena ambil wuduk, mereka kata. Di sana pun ada riwayat yang lebih jelas, dia kata menunjukkan wajib. Antaranya adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawadda waghsil dhakarak summa nam. Berwuduk, basuh kemaluan kamu, kemudian tidur. Ini lagi jelaslah, dia kata sebab ini adalah arahan. Dalam bahasa Arab fi'il amar dia panggil. Fi'il amar lil wujub, kerana dalam kaedah fiqh menyebutkan al-amru lil wujub. Walaupun sebenarnya ada khilaf di kalangan para ulama ni, fi'il amar ni adakah menunjukkan wajib ataupun tidak, tetapi pandangan yang masyhur ialah al-amru lil wujub. Fi'il amar kalau dikeluarkan di dalam dalil syar'i bermaksud wajib, selagi mana tidak ada qarinah, selagi mana tidak ada petunjuk ataupun petanda yang mengubah makna wajib itu kepada makna sunat. Jadi mereka tak jumpa mana-mana qarinah, mereka tak nampak mana-mana petunjuk yang boleh mengubah hukum asal daripada wajib tu untuk pergi kepada sunat. Manakala majoriti ulama kata, majoriti ulama kata di sana ada petunjuk yang menunjukkan bahawasanya ia bukanlah satu kewajipan. Antaranya ialah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama umirtu bil wudu idza qumtu ila shalah. Sesungguhnya aku diarahkan oleh Allah untuk mengambil wuduk bila aku nak pergi salat. Bila dia gunakan perkataan innama, maksudnya lil hasr. Lil hasr ni maksudnya sesuatu yang bersifat itu saja, dia tak pergi orang lain. Jadi hanya dalam hadis ni boleh difahami hanya wuduk untuk solat je yang wajib. Selain daripada tu dia pergi sunat lah. Di sana juga ada riwayat daripada Aisyah. Tapi riwayat ni ada dhaif sikit. Cuma para ulama gunakan sebagai orang kata persokongan. Yang mana Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Dia kata annahu sallallahu alaihi wasallam kana yajnu
summa yanamu wala yamassu ma. Nabi pernah berjunub, kemudian Nabi tidur dan Nabi tidak memegang apa-apa air. Maksudnya Nabi tak sentuh air waktu sebelum tidur tu, tak ambil uduk lah, mandi pun tidak, tak ambil uduk. Hadis riwayat Abu Dawud, tetapi dalam sanadnya terdapat sedikit kedhaifan. Ya, tetapi di sana ada juga para ulama yang menggunakan qarinah yang mungkin bagi saya nampak lebih jauh sikit daripada tu, ya. Okey. Iaitu mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita bincangkan tadi, Nabi kata na'am idza tawadda'a ahadukum falyarqud. Ya, Nabi kata boleh bila salah seorang daripada kamu berwuduk, hendaklah dia tidur. Perkataan falyarqud itu, kalau siapa-siapa yang biasa dengan ilmu usul fiqh, dia adalah perkataan yang menunjukkan arahan. Ya, falyasum dalam Quran kan. Hendaklah dia berpuasa. Kan? Jadi puasa jadi hukum apa? Bulan Ramadan jadi wajiblah. Bila Allah Taala kata falyasum. Okey. Tapi dalam ini Nabi kata falyarqud. Adakah hukum tidur tu wajib? Hukum tidur tak wajib, dia harus je, kan? Hukum tidur tak wajib, dia harus saja. Jadi kalau tidur tu sendiri tak wajib, takkanlah wuduk tu jadi wajib. Takkanlah wuduk tu jadi wajib. Jadi oleh kerana itulah mereka mengatakan hukum berwuduk sebelum tidur bagi orang yang berjunub ni hanyalah sunnah. Hanya sunat sahaja. Siapa yang buat, dia dapatlah pahala. Siapa yang meninggalkannya, maka tidaklah berdosa. Sebenarnya kalau orang yang berjunub ni, kalau dia nak makan pun dalam keadaan berjunub boleh. Dia tak mandi lagi tapi dia nak makan. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Cuma disunatkan untuk berwuduk dulu sebelum makan. Pergi ambil wuduk dulu kalau berjunub. Begitu juga kalau dia dalam keadaan berjunub dan dia nak ulang semula persetubuhan. Maka digalakkan ataupun disunatkan untuk dia mengambil wuduk semula. Mengambil wuduk semula kerana itu lebih mencerdaskan. Dalam riwayat sebut anshat lil aud, lebih memberikan kesegaran, lebih memberikan keaktifan untuk mengulang semula. So ini di antara sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita untuk kita amalkanlah. Sebab kadang-kadang benda-benda sunnah ni tuan-tuan, benda-benda yang mudah, tetapi kita tak tahu itu termasuk dalam benda sunnah. Jadi kita banyak terlepas pahala-pahala yang mungkin kita mudah untuk dapat. Walaupun ada orang kata amalan Nabi, zikir Nabi ni berat dan seumpamanya, tapi itu sebenarnya adalah perkara yang tak benar. Mana ada zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ajar pada umat ni susah. Amalan Nabi itu sendiri betul lah ada yang susah yang kita tak membuat, tapi ajaran Nabi kepada kita, ajaran Nabi insya-Allah, zikir Nabi insya-Allah zikir yang mampu untuk dibuat oleh manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan manusia melainkan apa yang dia mampu untuk tanggung. Jadi kita ni orang yang sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjunjung peribadi Nabi SAW, menjunjung ajaran Nabi SAW, apabila mendengar sunnah daripada Nabi SAW, sepatutnya kita tak sabar-sabar nak amalkan. Jadi bolehlah kita amalkan lepas ni, bila kita dah berjunub, kemudian kita tak mandi pada malam itu, kita nak mandi pada esok pagi sebelum subuh, boleh. Tapi sebelum tidur itu disunatkan untuk berwuduk dulu. Tapi Ustaz, kalau tak berwuduk Ustaz, macam sejuk pula sekarang, musim-musim hujan ni. Tak ada masalah, kerana mengambil wuduk tu hanya sunnah. Tapi cuma rugilah kalau tak buat, rugi. Kerana kita kalau tak berjunub pun disunatkan untuk mengambil wuduk juga sebelum tidur kan. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW sebut kepada Al-Bara' bin Azib. Nabi SAW pesan kepada Bara' bin Azib dalam hadis Bukhari untuk mengambil wudu akalis salah. Idza awaita ila firashik tawadda wudu'aka lis-salah. Apabila kamu cuba nak mengambil tempat tidur kamu, sebelum kamu nak pergi tidur ni, kamu hendaklah berwuduk seperti mana kamu nak pergi bersalat. Jadi kalau boleh kita amalkanlah sunnah. Sama ada berjunub ke tak berjunub, sebelum tidur ambil wuduk. Ambil wuduk, ya. Baik, yang kedua,
Faedah yang kedua yang kita nak ambil daripada hadis ni adalah dibenarkan kita ni untuk melewatkan sedikit mandi junub. Dalam Islam ni ada benda wajib, ada benda sunat, ada benda haram, ada benda makruh dan ada benda harus. Apa itu benda wajib? Benda wajib ni benda yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan ke atas kita untuk buat tanpa kita diberi pilihan. Ya. Kita diberi pilihan untuk kita tak diberi pilihan, kita tak diberi pilihan untuk tinggalkan, wajib buat. Kalau tak buat berdosa. Ini masuklah solat fardu dan sebagainya, ya, yang seumpamanya. Kemudian ada benda yang sunat, dituntut tapi ada pilihan, nak buat pun tak apa, dapat pahala, tapi tak buat tak dapat dosa. Haram, benda yang kena tinggalkan, tak ada pilihan, kena tinggalkan, kalau buat dapat dosa. Benda yang makruh, disuruh untuk tinggal, tapi kalau buat tak dapat dosa, kalau tinggalkan dapat pahala. Benda harus ada pilihan, buat boleh, tak buat pun tak apa. Tapi yang wajib ni pula ada pelbagai kategori. Ada yang wajib yang dipanggil sebagai mudayyak. Wajib yang mudayyak ni wajib yang kena buat, orang kata apa, kena buat segera, ataupun kita panggil wajib alal fawr. Wajib yang kena buat segera. Ada yang wajib yang boleh kita tangguhkan sehingga tempoh tertentu. Contohnya wajib yang kena buat segera ni adalah macam puasa Ramadan. Bila masuk aja Ramadan, kita kena puasa. Siang hari tu kena puasa dah, tak boleh tangguh-tangguh. Tetapi ada wajib yang dia bukan alal fawr, dia bukan bersegera. Seperti inilah contohnya mandi wajib ni, nama pun mandi wajib, kan, mandi junub. Ya. Jadi kena buatlah. Tapi adakah buat tu, orang kata mandi wajib tu tak boleh langsung ditangguh? Kan? Adakah tak boleh langsung ditangguh? Dikatakan kepada kita sebenarnya boleh untuk bertangguh. Boleh untuk bertangguh selagi mana kita bukan nak pergi salat fardu. Kalau nak pergi salat fardu, maka pada masa tu wajib. Tambahan pula kalau waktu dah nak habis, maka datanglah kewajipan segera untuk mandi wajib tu, untuk mandi junub tu. Ya, ini benda yang kita kena tahulah. Wajib muwassa'. Wajib muwassa'. Ini benda yang sangat-sangat penting supaya kita tak terasalah mesti kena buat segera. Menunjukkan Nabi SAW kata boleh. Umar tanya, boleh tak orang berjunub tidur untuk waktu malam sebelum mandi? Boleh. Tapi dengan syarat. Dengan syarat apa dia? Dengan syarat ambil wuduk dululah. Kalau tak ambil pun sebenarnya taklah berdosa, tapi seelok-eloknya ambil wuduk. Boleh dilewatkan. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW pun, di sana ada riwayat daripada Abu Hurairah yang mana Nabi SAW jumpa dia pada satu hari, tiba-tiba Abu Hurairah ni hilang. Kan? Abu Hurairah ni beredar daripada majlis Nabi SAW. Bila jumpa balik Nabi, Nabi tanya kepada Abu Hurairah. Nabi tengok Abu Hurairah tak ada, kan. Jadi Nabi tanya, aina kunta ya Abu Hurairah? Kau gimana wahai Abu Hurairah? Dia kata, kuntu junuba. Dia kata, tadi aku berjunub. Wa karihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah. Ya. Kita kata, Abu Hurairah kata, aku tidak suka untuk bersama dengan kau. Untuk duduk bersama dengan kau dalam keadaan engkau tidak, ya, engkau dalam keadaan aku tidak bersih, aku berjunub, berjunub. Maka dalam keadaan tu, ya, dalam keadaan tu Nabi SAW menyebutkan subhanallah. Nabi kata, subhanallah, innal mukmin la yanjus. Nabi kata, maha suci Allah, sesungguhnya orang mukmin itu tidak bernajis. So kalau ikutkan di situ, Abu Hurairah nak tunjuk kepada Nabi SAW yang dia memang tak mandi segeralah lepas berjunub. Sebab tu dia boleh duduk dengan Nabi seketika tu, kan? Sebab tu dia boleh duduk dengan Nabi SAW seketika. Cuma dia tak selesa nak duduk dengan Nabi, dia pergi mandi cepat-cepat. Maka Nabi SAW pun kata, subhanallah, innal mu'min la yanjus.
Nabi kata, subhanallah, maha suci Allah, orang mukmin itu tidak bernajis. Orang mukmin itu tak najis, ya. Wallahu a'lam. Okey, kita tengok kepada perbahasan yang berikutnya, iaitu adakah dikiaskan untuk orang yang haid untuk mengambil wuduk? Sebab orang yang berjunub disunatkan untuk ambil wuduk. Orang haid macam mana? Okey, para ulama menyebutkan seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Daqiq Al-Aid. Dia kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah tidak mengatakan orang yang berada dalam keadaan haid disunatkan untuk ambil wuduk. Kerana apa? Kerana mereka berpandangan orang yang berjunub kalau dia ambil wuduk dia akan mengurangkan hadasnya sedikit. Tetapi orang yang haid, yang mana haidnya masih ada, kalau dia mandi pun hadasnya tidak akan terangkat. Orang junub ni kalau dia berjunub dia mandi junub akan terangkat. Maka kalau dia ambil wuduk dia akan mengurangkan sedikit janabah dia. Tapi kalaulah kata orang haid, katalah dia mandi sekalipun haid masih ada, maka tidak terangkat dia punya hadas tu. Oleh kerana tu tak digalakkan, tak disyariatkan untuk dia berwuduk sebelum tidur. Tak perlu ambil wuduk lah untuk orang yang berhaid ni, kecuali kalau haid dia telah berhenti dan dia nak tangguhkan mandi. Maka dalam keadaan tu dia boleh untuk mengambil wuduk. Demikian disebut oleh Al-Imam Syafi'i dan juga Al-Imam An-Nawawi rahimahumallahu ta'ala. Ya, itu perkara yang kita boleh ambil lah. Kita boleh ambil faedah daripada hadis berkenaan. Okey, kemudian kita tengok kepada perbahasan yang berikutnya. Sekejap saya kongsikan balik slide. Okey, hadis yang berikutnya, an Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahi min al-haqqi hal 'ala al-mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am idza hiya ra'atil ma, rawahul Bukhari wa Muslim. Ni hadis ni kita nak bincang pasal hadis ni insya-Allah. Iaitu daripada Ummi Salamah, isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Ummu Sulaim datang kepada Nabi. Ummu Sulaim, isteri kepada Abu Talhah, datang kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dalam kebenaran, daripada kebenaran. Adakah ke atas perempuan ini mandi? Adakah perempuan ini wajib mandi kalau dia bermimpi? Maka Nabi SAW kata, na'am, ya, jika dia terlihat air, jika dia melihat air. So apa hadis yang kita boleh ambil? Apa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Yang pertama, kita nak kenal dulu Ummu Salamah ni siapa. Bila dia kata zaujin Nabi SAW, maksudnya Ummu Salamah ni memang Ummul Mukminin lah. Dikatakan nama dia Ramlah, tetapi yang masyhurnya nama dia Hindun. Nama dia Hindun, tetapi dia lebih dikenali dengan nama Ummu Salamah, iaitu dengan kunyah dia lah Ummu Salamah. Kerana dia ada anak nama Salamah. Ya. Yang kata nama yang pendapat yang kata nama dia Ramlah tu tidak begitu kuatlah dia punya pandangan. Tidak begitu kuat dia punya alasan. Yang betulnya, yang masyhurnya nama dia Hindun. Dia ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sebelum daripada nikah dengan Nabi SAW, dia adalah isteri kepada Abu Salamah. Dia isteri Abu Salamah. Itu Abu Salamah ni nama dia Abdullah bin Abdul Asad. Tapi Abdullah bin Abdul Asad ni dia meninggal dunia, sehingga kan satu kisah yang masyhur, saya biasa cerita dalam kuliah-kuliah saya, yang mana waktu meninggal je Abu Salamah ni, Ummu Salamah terus baca doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada dia, iaitu dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kita bila kena musibah kita baca yang tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita milik Allah
dan kepadanya kita akan kembali. Kemudian kita baca doa, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah saya, ya Allah, berikanlah saya pahala di dalam musibah ini. Ya. Wa akhlif li khairan minha. Ya. Manakala bagi saya ganti yang lebih baik. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita supaya kita menerima takdir, kerana macam mana kita buat sekalipun kita tak boleh nak ubah takdir ni. Kan? Ini orang kata apa, orang yang fikir sikit. Orang yang fikir sikit dia akan rasa, dia akan tahulah bahawasanya macam mana pun tak puas hati, macam mana pun sedih, benda dah berlaku. Sedih tu tak ada masalah, tapi kalau sampai kepada tahap orang kata apa, mempertikaikan takdir, ini memang tak cerdik lah. Sampai orang kata apa, maki hamun takdir ni tak cerdik lah. So Nabi ajar kita untuk mengharapkan pahala daripada Allah atas musibah yang Allah bagi kat kita. Sebab kita memang tak boleh ubah takdir. Dan takdir bukan berada di tangan kita pun, bukan berada di kuasa kita pun. Ya. Oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi ajar baca doa Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala kepadaku atas musibah yang kau berikan kepadaku ini. Mula-mula kita sebut dulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Nak bagi tahu pada diri, nak ajar diri. Dalam dunia ni, apa yang Allah Ta'ala bagi kat kita, bukan bermakna kita punya secara mutlak. Anytime Allah Ta'ala boleh ambil balik. Apa saja yang ada dalam dunia ni, anytime Allah Ta'ala boleh ambil balik. Wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah kita akan kembali. So nak sedarkan hakikat diri kita bahawasanya kita ni memang tak ada apa-apa. Kemudian Allahumma ajurni fi musibati. Dah kita tahu tentang keadaan diri kita, dah kita tahu, kita sedar tentang kedudukan diri kita di sisi Tuhan, kita tak boleh buat apa, takdir bukan di tangan kita. Kita cubalah minta daripada Allah pahala atas kesabaran yang Allah Ta'ala uji kita ni. Kita sabar. Kita tak mengamuk, kita tak meratap, kita sabar. Kita tetap ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. So kita minta pahala daripada Allah. Wa akhlif li khairan minha. Gantikan aku dengan yang lebih baik daripada. Minta daripada Allah, kalau dia ambil apa pun daripada kita, kita minta bagi pahala atas kesabaran yang sabar yang kita buat, dan kita minta ganti yang lebih baik. Ummu Salamah pun bila Abu Salamah meninggal, dia baca yang ni. Dengan yakinlah dia baca kerana ini adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan yakinlah dia baca kerana yang ajar ni bukan orang biasa-biasa lah. Orang yang terima wahyu daripada Nabi SAW, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Ummu Salamah baca je, betul Allah Taala ganti dengan yang lebih baik, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pinang dia. Kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam pinang dia untuk nikah dengan Nabi SAW. Pada mulanya, dia agak keberatan. Bukan kerana Nabi tak layak untuk dia. Mana pula dia rasa Nabi tak layak? Nabi ni memang orang yang paling bagus sekali dalam dunia ni. Cuma dia kata dia ni cepat cemburu. Mungkin dia takut dia menyakiti Nabi SAW dengan sifat cemburunya. Maka Nabi SAW pun bagi tahu kat wakil, bagi tahu kat dia, kata cemburu tu boleh hilang. Kita doa supaya Allah Ta'ala hilangkan. Manakala anak yang menjadi alasan, dia kata dia ada anak, kita doalah supaya dia ni cepat-cepat tidak memerlukan kepada Ummu Salamah di sudut penjagaan lagi. Ya, baik. Cuma tak apa, ada yang minta doa tu, nanti tak apa, nanti saya share doa tu. Nanti saya share. Nanti tuan-tuan boleh print screen. InsyaAllah ada sesuatu jawab dia. Baik. Itu Ummu Salamah lah. Sekejap saya share balik. Kemudian dia pun menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah dia isteri Nabi, ya. Ummu Sulaim ni pula, Ummu Sulaim ni mungkin ada yang biasa dengar, siapa yang biasa melazimi kuliah dia pernah dengarlah nama Ummu Sulaim ni. Ummu Sulaim ni pun gelaran juga. Yang mana dikatakan nama dia ni Rumaisa. Dia ni siapa? Dia ni adalah ibu kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Kalau saya sebut Anas bin Malik, biasa kenal lah. Kerana Anas ni banyak riwayat hadis. Sebab Anas ni khadam Nabi. Waktu Nabi sampai dekat Madinah, Ummu Sulaim ni lah yang hantar Anas yang berumur 10 tahun ni untuk duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim ni dia ada suami, nama dia Malik bin An-Nadar, tu anak bapa kepada Anas tu lah. Sebab tu Anas bin Malik, bapa dia nama Malik bin Nadar. Bila Ummu Sulaim ni terima Islam, bila Anas pun ikut masuk Islam, suami dia nama Malik ni tak terima Islam dan dia pun meninggalkan Ummu Sulaim. Ya, dia meninggalkan Ummu Sulaim, dia meninggalkan Anas. Jadi pada waktu tu Ummu Sulaim ni tak ada suamilah. Dia janda, sehinggalah Abu Talha meminang dia. Abu Talha pinang dia. Jadi bila Abu Talha pinang dia, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Ummu Sulaim kata syaratnya boleh tapi kau kena masuk Islam. Jadi Abu Talha ni pun masuk Islam. Dan Abu Talha ni pun sahabat yang hebat jugalah. Ya. Abu Talha ni sahabat yang hebat juga. Yang mana dia, orang kata apa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang orang kata apa? Terkenal sebagai orang yang saleh. Okey. Ummu Sulaim ni datang jumpa Nabi SAW, dia bagi satu preamble lah kita kata. Dia nak tanya satu soalan, tapi sebelum dia nak tanya satu soalan tu, dia bagi satu mukadimah dulu. Dia kata sesungguhnya Allah tidak malu dalam perkara benar. Allah Ta'ala tidak malu daripada perkara kebenaran. Macam mana dia kata Allah Ta'ala tidak malu, sedangkan di dalam hadis yang lain dikatakan innallaha hayyun karim. Innallaha hayyun karim, kan? Allah Ta'ala itu maha pemalu dan maha pemurah. Macam mana pula? Okey. Para ulama selesaikan masalah ini dengan mengatakan sesungguhnya yang dinafikan itu bukan sesuatu yang mutlak. Tetapi yang dimaksudkan adalah tidak malu dalam perkara yang benar. Ada juga yang kata malu itu sebenarnya adalah meninggalkan. Biasalah bila orang malu, dia tak nak buat benda tu. Tak naklah buat, malu. So malu itu adalah meninggalkan sesuatu. Jadi kat sini maksudnya bila Ummu Sulaim kata Allah tidak malu daripada perkara benar, maksud Allah Ta'ala tidak meninggalkan sesuatu yang dinamakan kebenaran. Selagi mana benda tu benar, Allah Ta'ala akan nyatakan kepada hamba-Nya. Selagi mana benda itu adalah perkara yang hak, Allah Ta'ala akan turunkan wahyu kepada hamba-Nya. Itu maksud yang disebut oleh para ulama. Okey? Jadi apa makna hadis ni? Apa makna kalam Ummu Sulaim ni? Ada yang kata sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan untuk menyebut perkara-perkara yang benar. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Ta'ala tak pernah malu pun nak sebut, nak bagi perumpamaan untuk menjelaskan kebenaran. Allah Ta'ala tak pernah malu. Sama ada nak menyebutkan perumpamaan, ya, seperti nyamuk dan sebagainya, ataupun yang lebih besar daripada itu. Allah Ta'ala tak pernah malu. Maksud Allah Ta'ala tidak pernah meninggalkan sesuatu yang dinamakan kebenaran. Tak ada. Selagi mana benda tu benar, Allah Ta'ala akan wahyukan kepada kita, Allah Ta'ala akan sampaikan kepada kita. Yang kedua, ada juga yang kata sesungguhnya, yang dimaksudkan dengan Ummu Sulaim, sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menyuruh kita melakukan malu dalam perkara yang benar. Dan Allah Ta'ala tidak mengharuskannya. Malu ni apa? Malu ni adalah sesuatu yang menghalang kita kerana kita takut celaan ataupun cemuhan akan kena pada diri kita. Itu malu. Ya, yang tu malu. Bila kata, kenapa anda tak nak buat tu? Malulah, dia kata. Dia tak nak buat sebab malu. Okey. Jadi malu ni adalah satu perkara yang menghalang kita untuk buat sesuatu. Jadi Allah Azza wa Jal tak pernah menghalang kita ataupun tak pernah memerintahkan kita untuk berhenti daripada mengucapkan perkara yang betul. Ya. Dia sebut benda ni, Ummu Sulaim sebut benda ni sebelum daripada nak tanya soalan, kerana dia ada keperluan untuk bertanya dalam masalah tu. Sedangkan benda yang nak ditanya tu adalah benda yang mungkin perempuan lain rasa malu. Kebiasaannya perempuan lain rasa malu kerana dia melibatkan isu peribadi orang perempuan. Kan? Dan dia pula menyebut benda ni mungkin di hadapan lelaki yang lain. Jadi perbuatan malu sehingga menyebabkan seseorang itu meninggalkan sesuatu perkara
sedangkan benda tu dia perlukan untuk dia beramal untuk agamanya, itu bukan malu dari sudut syarak lah. Malu dari sudut syarak ni ialah sesuatu yang dituntut apabila kita meninggalkan sesuatu yang bila kita buat boleh mencemarkan maruah. Itu malu yang dituntut. Tapi kalau tak mencemarkan maruah, sebaliknya kita nak beramal dengan benda tu, maka tak disyariatkan untuk kita malu. Sebab itu Aisyah pernah puji kan perempuan Ansar, yang mana Aisyah kata ni'man nisa Ansar, ni'man nisaul Ansar, sebaik-baik perempuan ialah perempuan Ansar. Sebab apa? Lam yamna'hunnal haya min ayyatafaqqahna fi dinihin, atau kama qala. Aisyah kata kerana malu mereka tidak pernah sekali-kali menghalang mereka untuk faqih di dalam agama mereka. So, malu yang dituntut tu adalah malu yang menyebabkan kita meninggalkan perkara yang buruk, perkara yang mencemarkan maruah. Bukan malu dalam perkara yang benar, bukan malu dalam perkara yang hak. Kerana malu yang betul tu pada pandangan syarak dia baik. Baik itu dalam hadis yang lain pun, ya, Nabi SAW kata idza lam tastahi fasna' ma syi't. Kalau kamu tak ada rasa malu, buatlah apa saja yang kamu suka. Ulama ada dua pendapat lah dalam masalah ni. Ada yang kata ayat ni bermaksud, orang kata apa, tahdid, maksudnya macam cabaran. Kalau kamu tak ada malu, buatlah apa nak buat. Patutnya kamu ada perasaan malu, patutnya kamu malu nak buat benda ni, tapi dah tak ada malu sangat, buat apa kamu nak buat. Ada yang kata begitu. Ada yang kata kalau benda tu tak perlu malu, benda tu masyru', benda tu memang disyariatkan, benda tu sunnah Nabi SAW, maka tak perlu malu, buatlah apa kamu nak buat. Kan buat selagi mana benda tu adalah benda yang betul. Okey, itu maksud kalam Ummu Sulaim yang dibahaskan oleh para ulama. Jadi kedua-dua makna ni bagi saya dekatlah. Sama ada Allah Ta'ala tak memerintahkan kita untuk malu dalam perkara yang benar, ataupun Allah Ta'ala tu sendiri tak pernah terhenti daripada menyatakan kebenaran kepada makhluknya. Allah Ta'ala tidak pernah sembunyikan apa-apa yang bermanfaat untuk makhluknya. Dari sudut agama lah Allah Ta'ala akan wahyukan kepada Nabi-Nya. Ya? Baik. Jadi bila dia tanya kepada Nabi SAW, dia kata orang perempuan ni kena mandi tak kalau dia mimpi? Kan? Kalau dia mimpi ni disebut perkataan ihtalamat. Ihtilam, daripada perkataan ihtilam. Ya? Ihtilam ni ataupun ihtalamat ni memang digunakan untuk mimpi. Ya? Kadang-kadang dia gunakan mimpi biasa. Mimpi biasa pun dipanggil ahlam juga, ihtilam juga. Mimpi yang ada inzal, mimpi yang keluar air mani pun dia guna ihtilam juga. Kan? Jadi dua-dua dia guna. Kadang-kadang ada keluar air mani pun dia guna ihtilam, kadang-kadang tak ada keluar air mani pun dia guna. Yang penting mimpi. Kan? Jadi Ummu Sulaim ni tanya soalan, kalau dia mimpi dia kena tak mandi? Maka Nabi SAW jawab, dia kena mandi, tapi dengan syarat iza ra'atil ma, bila dia ternampak air. So hadis ni nak bagi tahu kepada kita orang perempuan ni pun bermimpi, dan mimpi tu juga boleh menyebabkan dia terkeluar air mani. Walaupun mungkin kita tak pernah tahu, tapi ada benda ni disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi siapa-siapa yang mengalami situasi macam ni, dia kena mandilah. Dia kena mandi. So hadis ni nak bagi tahu orang yang terkeluar air mani disebabkan mimpi wajib untuk mandi. Wajib untuk mandi. Tak syarat mesti bersetubuh baru kena mandi. Tak. Mimpi sehingga terkeluar air mani pun wajib mandi. Kalau tak mimpi terkeluar air mani pun mandi. Okey? Sebab itu kata Imam Nawawi, i'lam anna al-mar'ata idza kharaja minha al-mani wajaba 'alayha al-ghusl kama yajib 'ala ar-rajul bi khurujihi. وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني. Kata Imam Nawawi, ketahuilah sesungguhnya perempuan ni bila keluar mani daripadanya wajib dia mandi, seperti mana wajib ke atas lelaki bila keluar air mani.
Dan ijma' muslimin keseluruhannya mengatakan wajib mandi ke atas lelaki dan perempuan dengan keluarnya air mani. Okey, baik. Jadi kalau orang perempuan ni dia terkeluar air mani dia, walaupun bukan dengan bersetubuh, dia mimpi tengok ada air mani, maka dalam keadaan tu dia diwajibkan untuk mandi. Okey, baik. Kalaulah kata dia bangun daripada tidur, ya, dia nampak ada basah dekat pakaian dia ataupun bekas yang telah basah tapi dah kering umpamanya, dia nak buat macam mana? Ya, di sana ada 3 keadaan yang disebutkan. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, dia mendapati ada sifat air mani dekat pakaian dia. Maka pada masa tu dia wajib mandi. Sebab ada kesan air mani yang mana sebelum dia tidur tak ada pun kesan. Okey? Manakala kalau dia tak tahu. Ya, kalau dia tak tahu, dia tengok macam ada kesan air tapi dia tak tahu mani ke tidak. Okey? Dia kena tengok dulu. Kalau dia teringat dia memang ada mimpi yang menyebabkan syahwat dia naik, maka yang tu dihukumkan sebagai air mani lah. Sebab itu Nabi SAW kata apa? Ditanya, perempuan kalau dia mimpi, dia kena mandi tak? Nabi kata, ya. Bila dia nampak air. So sekarang ni dia nampak air. Dia nampak tak air? Bekas air tu ada. Bekas basah tu ada. Dia mimpi tak semalam? Dia mimpi. So itu dikira air mani lah. Okey? Kalau dia tak ingat dia mimpi ke tidak, tapi dia teringat, oh sebelum tidur mungkin dia ada berfikir sesuatu yang menyebabkan syahwat dia bergelora dan sebagainya, maka yang tu berkemungkinan mazi kalau sifat mani tak jelas. Kalau dia tengok sifat mani macam bukan mani ni, tapi ada kesan bekas basah tapi bukan mani. Kalaulah kata sebelum tidur dia ada teringat yang dia terfikir berkenaan dengan perkara yang menimbulkan syahwat dia, berkemungkinan tu mazi, so kena basuh lah, kerana mazi tu najis. Kita dah bincang dalam kuliah yang lepas. Tapi kalau dia cari-cari tak ada, ya, dia cari-cari tak ada, mimpi pun tidak, fikir tentang benda-benda syahwat sebelum tidur pun tidak, sifat air mazi pun tak ada, sifat air mani pun tak ada, sifat air wadi pun tak ada, so tak perlu buat apalah kerana asalnya tak adalah air mani tu. Jadi tak perlu untuk mandi. Bila perlu mandi ni? Bila ada sifat mani dekat pakaian ataupun ada air dan teringat mimpi. Mimpi yang menyebabkan air mani boleh keluar. Dan pada masa tu barulah wajib mandi. Kalau tidak, maka tidak wajib untuk mandi kerana asalnya bagi seseorang itu dia tidak wajib mandi sehingga kan dibuktikan dengan dalil yang jelas ataupun dengan bukti yang jelas menunjukkan dia memang telah pun berjunub. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Okey tuan-tuan, insya-Allah kita berhenti di sini dulu. Saya nak semak dulu. Saya nak letak tarikh supaya saya tak lupa. Okey, kita letak tarikh dulu. Okey, saya tengok kalau soalan dah baca hadis ni dok, kita berhenti dekat hadis nombor 35. Oh dah baca hadis yang pertama, hadis Maimunah tadi. Tapi tak apalah, saya ada tambah perbahasan sikit berkenaan dengan lap air lebihan ataupun air selepas daripada kita mandi wajib. Tak apalah, kita ulang kaji. Terima kasih atas peringatan sebab tu saya tulis tarikh hari ni supaya saya tak lupa. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mandi wajib, air belum rata dengan sempurna tapi kita kentut, adakah kena ambil wuduk kembali? Mandi itu tidak perlu diulang, boleh teruskan mandi sehingga merata seluruh badan, tapi bila kita nak salat, kita perlu ambil wuduk semula kerana tadi kita telah pun terkentut. Ustaz, saya ada dengar hadis sahih tapi sanad hasan. Apa maknanya? Hadis sahih sanad hasan. Kan? Macam mana hadis boleh jadi sahih sedangkan sanad dia hasan? Berkemungkinan sanad hadis itu secara
spesifik, sanad dia hasan. Tetapi ada sanad-sanad lain yang menyokong hadis tersebut. Maksudnya sanad tu hasan, tapi ada hadis lain makna sama dengan hadis ni, makna sama, jadi dia menaik taraf hadis ni. Menaik taraf hadis ni. Baik. Tengok soalan berikutnya ya. Okey, tengok soalan berikutnya. Apa itu hadis muttafaq alaih dan kenapa hadis-hadis sahih tidak semua ada dalam Sahih Bukhari? Ini soalan yang bagus kan ni ya. Dia kata apa itu hadis muttafaq alaih? Hadis muttafaq alaih ialah hadis, ya, hadis muttafaq alaih ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada sahabat yang sama. Daripada sahabat yang sama. Kalau Bukhari riwayat daripada Al-Imam Abu Hurairah, Muslim juga riwayat daripada Abu Hurairah, hadis yang sama, barulah dia menjadi hadis muttafaq alaih. Tapi kalau Bukhari riwayat daripada Jabir, Muslim riwayat daripada Anas, hadis hampir sama. Tetapi yang ni daripada Jabir, yang ni daripada Anas, yang tu tak nama muttafaq alaih. Sahih tak? Sahih lah. Sahih. Tapi dia tak mencapai tahap muttafaq alaih. Muttafaq alaih ni hadis dia lebih tinggi lah. Hadis dia lebih tinggi martabat dia sebab Bukhari dan Muslim keluarkan daripada jalur yang sama. Okey, baik. Banyak soalan ni. Okey, kenapa dia kata semua hadis sahih tidak ada dalam Bukhari Muslim atau tidak semua ada dalam Sahih Bukhari? Memang Bukhari pun sebut, dia kata ma adkhaltu fi kitabi illa ma sah wa taraktu min as-sihahi akthar. Aku tidak akan masukkan di dalam kitab aku ini melainkan apa yang sahih, tetapi aku tinggalkan hadis-hadis sahih itu lebih banyak, dia kata. Kerana memang bukan tujuan Bukhari untuk menghimpunkan keseluruhan hadis sahih. Dia hanya nak himpunkan sebahagian. Kalau kita tengok dalam tajuk dia pun, ya. Kalau kita tengok dalam tajuk dia pun, memang dia nak meringkaskan. Iaitu dia kata al-musnadus sahih, al-jami' al-musnad as-sahih al-mukhtasar. Kitab jami' yang mana babnya merangkumi keseluruhan bab dalam agama. Al-musnad diletakkan sanad penuh daripada dia sampai kepada Nabi, al-mukhtasar yang ringkas. Ya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada kisah sahabat yang pergi berjihad tanpa mandi junub dan mati syahid. Dikisahkan dia telah dimandi junubkan oleh malaikat. Adakah sahih? Hadis ni hadis sahih. Nama sahabat tu adalah Al-Hanzalah. Hanzalah Al-Ghasil. Dia pergi berjihad dalam keadaan dia berjunub dan dia syahid. Kemudian malaikat mandikan jenazah dia. Nabi SAW sebut pada sahabat, memang malaikat mandikan jenazah dia. Ya. Ni ada yang minta kat saya doa tadi ya. Sekejap. Saya sharekan doa tadi. Sebab dia kata selama ni kami baca yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saja bila terkena musibah.
tambahan doa tu kami tak pernah dengar. Okey, tak apa, saya kongsikan sekejap. Saya buka Maktabah Syamilah saya supaya saya boleh sharekan pada tuan-tuan. Tuan-tuan boleh print screen. Siapa yang ni print screen saya punya doa ni, sebab kita nak share lama pun tak boleh masa kita terhad. Saya cari yang ada baris lah, supaya tuan-tuan boleh print screen dan boleh dia nampak dia punya dia punya baris tu, boleh baca. Kita nampak ke? Okey. Kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Ya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nabi kita tak ada orang pun yang baca, tak ada muslim pun bila terkena musibah baca yang ni, melainkan Allah Taala akan ganti dengan yang lebih baik daripadanya. So kita bacalah yang ni. Minta pahala daripada Allah, minta ganti yang lebih baik. Selama ni dia kata assalamualaikum warahmatullahi lafaz innalillah yang ustaz baca tapi tu selama ni kami baca innalillah wa inna apa ni, wa inna alillahi raji'in. Salah tu. Kita kena baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ini masalah lah, dia kata adakah ni lafaz yang salah kerana ubah ilai kepada inna. Salah. Lepas ni ubah kepada ilaihi raji'un, ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dah berhenti, kalau haid dah berhenti, wajib solat kan? Dia tak boleh tangguh mandi junub. Katakan haid berhenti jam 11 malam, wajib solat isyak, segerakan mandi wajib. Segerakan mandi kalau waktu nak habis. Jadi oleh kerana dalam hadis Nabi SAW kata waktu isyak itu sehingga separuh malam, ulama beza pendapat. Ada yang kata memang isyak sampai separuh malam, ada yang kata lepas separuh malam tu dah dikira makruh solat. Maka kita kena segerakanlah supaya tak orang kata termasuk dalam benda makruh. Tapi kalau katalah dia tu masuk waktu zuhur umpamanya, masuk waktu zuhur dia dah suci, dia nak tangguh seketika. Sebab waktu zuhur tu panjang umpamanya, maka dia nak tidur sekejap, tidak menjadi masalah untuk dia ambil uduk, lepas tu dia tidur sekejap, dengan syaratlah dia kena persediaan untuk orang kejut dia dan sebagainya. Ya, ataupun dia orang kata apa? Suci pada sebelum waktu zuhur, umpamanya nak tidur sekejap. Lepas tu dia nak bangun untuk waktu zuhur, lepas tu baru nak salat umpamanya kan. Itu di antara kes-kes yang menunjukkan dia boleh untuk lewatkan sekejap lah solat mandi wajib dia tu. Oh, ini pun dah ada orang share dah. Terima kasih banyak Abu Darwish kerana sharekan doa tu tadi ya. Salam Ustaz. Waalaikumsalam dia kata. Tapi kenapa Nabi pun beristighfar dan Nabi istighfar 70 kali dia kata. Adakah kalau kita istighfar lebih daripada 70 kali dikira bid'ah? Jawapannya tak bid'ah lah. Kerana istighfar ni minta ampun daripada Allah itu doa. Doa ni diberikan keluasan. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW pun pernah beristighfar lebih daripada 70 kali. Lebih daripada Nabi ada waktu Nabi istighfar lebih daripada 70 kali. Ada waktu Nabi istighfar 100 kali. Nabi istighfar 100 kali. Menunjukkan kepada kita bahawasanya Nabi SAW ni memang istighfar banyak. Kenapa Nabi SAW beristighfar? Nabi SAW beristighfar kerana nak menunjukkan kepada kita tentang istighfar. Itu benda yang dituntut. Ya, walaupun Nabi itu sendiri adalah maksum. Ya. Ada juga yang kata
Nah, istighfar ini selain daripada nak Allah Ta'ala ampunkan kita, ia juga membuka pintu yang banyak untuk kita. Bagi rezeki, ya, turunkan hujan dan sebagainya. Jadi, orang kata apa, bila Nabi istighfar ini, walaupun Nabi itu sendiri maksum, adalah untuk menunjukkan kepada kita tata cara istighfar yang betul, nak mengajar. Kemudian Nabi nak contoh teladan yang baik. Aku ni maksum pun istighfar banyak ni, maka kamu kena bersungguh jugalah dalam istighfar, kan? Sebab itu Nabi pun salat banyak, walaupun Nabi itu sendiri dah confirm syurga. Nabi nak bagi teladan kepada kita supaya kita mengikuti dia. Cuba bayangkan kalau Nabi kita ni duk relax je, tak ada buat apa, kita nak ikut dia pun rasa macam ish, betul ke ni, dia pun sendiri tak buat apa pun, contohnya, kan? Dan istighfar ini merupakan, orang kata apa, pengharapan seorang hamba kepada Tuhannya, pergantungan seorang hamba kepada Tuhan. Jadi kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat hadis Nabi SAW, memang Nabi ni bersungguh dalam berdoa dan sebagainya. Jadi kita, orang kata, tengok apa yang Nabi buat, kita akan rasa begitu hebatnya Nabi SAW ini. Ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita baca Quran yang ada tafsir dan makna tanpa wudu? Kalau kitab tafsir bukan mushaf, maka dibenarkan untuk memegangnya dan membacanya tanpa wudu. Kalau mushaf, ada khilaf di kalangan para ulama. Majoriti ulama tidak membenarkan. Okey. Banyak soalan ni, tuan-tuan. Saya pun tak larat nak jawab semua. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa beza hadis dhaif jiddan dan mungkar? Adakah sama? Dhaif jiddan tu luas, mungkar termasuk dalam dhaif jiddan. Menurut ulama mutaakhirin, mungkar ni hadis yang menyanggahi riwayat yang lebih sahih daripadanya, dan ataupun hadis yang tidak dikenali asal. Maka dia termasuk dalam dhaif jiddan. Dhaif jiddan ni banyak, matruk, mungkar, kemudian ma'lul, banyak riwayat-riwayat yang bertaraf dhaif jiddan. Okey. Saya tengok kalau ada satu lagi soalan, insya-Allah saya cuba jawab, lepas tu kita berhentilah, tuan-tuan. Mana soalan saya nak jawab ya, sekejap. Okey, ni ada soalan. Dia kata, mana tadi? Sekejap. Kalau berjunub lepas tu tidur, nanti malaikat tak masuk rumah, kan? Ada hadis. Betul, ada hadis riwayat Abu Daud. Riwayat Abu Daud, tetapi riwayat itu menyebut la tadkhulul malaikah baitan fihi surah wala kalb wala junub. Malaikat kama qal, malaikat tak masuk rumah yang ada padanya patung ataupun anjing ataupun orang yang berjunub. Riwayat ini sahih pada rumah, malaikat tak masuk pada rumah yang ada patung dan anjing. Tapi anjing tu pun sebenarnya anjing yang, orang kata apa, anjing yang dibela, bukan daripada yang dirusahkan lah, bukan yang dirusah. Kalau ada rusah tu tak termasuk lah.
iaitu kalau memburu dan sebagainya. Perkataan junub itu, kalau kita tengok perkataan junub tu sendiri, Syekh Arnaud mendhaifkannya. Syekh Arnaud kata perkataan junub tu adalah perkataan yang tidak ada dalam hadis, lafaznya dhaif, kerana perawi yang menambahkannya itu adalah perawi yang dhaif. Wallahu subhanahu wa ta'ala bis-shawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kecewa dengan sokol penceramah yang mempromosi mandi safar ni. Boleh Ustaz ulas sikit tak? Dalam hadis Nabi SAW memang sebut clear la safara. Tidak ada kepercayaan safar. Ulama ada beza pendapat. Ada yang kata safar itu orang jahiliah percaya ada ulat dalam perut binatang. Tetapi ada juga ulama yang mentafsirkan tidak ada kepercayaan sial pada bulan safar yang dipercayai oleh orang jahiliah. Jadi Syekh Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi juga dalam kitab dia Islahul Masajid, ya, mengkritik perbuatan sebahagian daripada manusia yang pada bulan Safar, Rabu terakhir pada bulan Safar, berhimpun, buat doa tertentu, buat zikir tertentu, minum air untuk mengelakkan daripada terkena bencana, terkena bala. Dia mengkritik benda ni kerana benda ni tidak ada asalnya di dalam agama. Kerana masa ni Allah Ta'ala cipta dan tidak ada masa yang Allah Ta'ala jadikan masa yang kita boleh kata sial datang pada bulan ni saja. Sebab tu saya ada juga perkataan seorang penceramah yang bagus, saya dengar ceramah dia kata yang betul-betul malangnya hari bagi kita ialah hari di mana kita buat maksiat pada Allah. Itu hari malang betul lah. Selain daripada tu, hari ni sama je. Kalau Allah Ta'ala nak turunkan pada musibah, dia tak tunggu pada bulan Safar saja. Ya, dia tak tunggu pada bulan Safar je. Allah Ta'ala boleh bagi pada bila-bila masa saja. Jadi kita elakkanlah diri daripada mempercayai bulan Safar ni bulan sial, sampai nikah pun tak nak bulan Safar, sampai pindah rumah pun tak nak bulan Safar. Tak ada kaitan. Kerana Islam memerangi tatayur ini. Ya, Islam memerangi perbuatan tasya'um, menganggap sial pada sesuatu perkara tanpa ada bukti yang kukuh, tanpa ada explanation yang betul, tanpa ada bukti saintifik. Kerana benda sial tak sial ni, ataupun malang tak malang ni, dia benda yang kita tak mampu untuk tahu sebab dia benda akan datang. Kecualilah kalau ada contohnya explanation daripada cuaca ke, okey, oleh kerana angin bertiup pada bulan ini daripada sekian, maka ribut akan datang, dijangka ribut akan datang. Itu adalah explanation, ada kajian dan sebagainya. Tapi kalau katalah tak ada benda tu, tiba kita kata bulan Safar bulan sial, sedangkan Nabi SAW telah menafikan benda tu, so tak ada kaitan kan. Dia macam orang sebahagian kata apa, sebahagian budaya yang tak suka pada nombor 4. Kita Islam diajar untuk tak percaya pada benda-benda macam tu. Nombor 4 je bawa malang, nombor 4 je bawa malang kan. Itu benda yang tak diajar oleh agama Islam. Itu benda yang tak diiktiraf oleh agama Islam. Tidak ada benda ni, jangan dibawa masuk di dalam agama kita, insya-Allah. Jadi kita kena berusaha untuk membersihkan orang kata apa, budaya-budaya yang tak bagus ni kita buang daripada masyarakat kita. Alhamdulillah, ya, pendakwah-pendakwah kita ikhlas, bukan saja daripada aliran pemikiran kita saja, tetapi ramai juga asatizah yang sebelum ni mungkin berbeza pendapat dengan kita dalam masalah, tapi bila muncul saja isu mandi safar ni, saya melihat kebanyakan asatizah yang daripada pelbagai aliran, daripada Asy'ariyahnya, daripada Salafinya, bersatu, bergabung untuk tidak bersetuju benda ni dibangkitkan semula. Itu benda yang penting tu. Mudah-mudahan usaha kita ni diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan perkara-perkara yang khurafat, yang tidak ada dalil, yang tidak ada asal ni, tak dibawa masuklah. Walaupun ada orang yang cuba bawa riwayat yang kata Ibn Abbas yang kata Rabu yang terakhir pada setiap bulan itu hari nahas yang mustamir, hari yang membawa malapetaka yang berterusan, tetapi riwayat itu tidak sahih. Riwayat itu tidak sahih. Riwayat itu bercanggah dengan hadis yang mengatakan tidak ada sial, tidak ada la tiyarah, tidak ada la adwa wala tiyarah, tidak ada kepercayaan pada sial. Tidak ada kepercayaan pada sial.
masa ini semua sama di sisi Allah. Kalau Allah Ta'ala nak bagi musibah bukan kerana sebab bulan itu, tetapi kerana memang Allah Ta'ala dah tentukan bagi kita. Ini benda yang kita kena letak dalam jiwa kita, kena letak dalam kepala kita, kita kena ingat benda tu. Kalau Allah Ta'ala nak kata, kalau Allah Ta'ala takdirkan kita kena. Bukan disebabkan bulan, bukan disebabkan hari, bukan disebabkan kita pakai benda ni lah maka bawa malang. Kalau tak pakai benda ni insya-Allah tak kena. Tak. Kerana memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah tetapkan benda tu berlaku pada kita, maka ia berlaku. Insya-Allah, mudah-mudahan tuan-tuan Allah Ta'ala selamatkanlah jiwa kita, selamatkan iman kita, selamatkan akidah kita. Jadi saya berhenti di sini dulu. Terima kasih banyak kepada Nur Islam Academy. Terima kasih banyak Datuk Ayub. Terima kasih banyak Kak Lin yang banyak menganjurkan majlis-majlis agama ini. Saya doakan kalian supaya diberikan kekuatan dan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih pada penonton yang bersama pada malam ini, yang orang kata persudi hadir. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.